Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sekali perbandingan yang dibuat di antara dirinya, yakni Fir'aun, yang menjadi pihak yang berkuasa dengan segala rupa kemewahan kebendaan, sedangkan Nabi Musa alaihi salam tidak ada kuasa dan kebendaan, bahkan menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu membawa kerosakan di muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Atadru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadhraka wa alihatak." Suratul A'raf ayat 107. Maksudnya Firaun berkata, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhan kamu? Ayat ini menjadi petunjuk kepada kita, walaupun ia adalah kisah zaman dulu yang berlaku ribu-ribu tahun sebelum Masihi. Allah Ta'ala menceritakan seorang raja yang berkuasa, yang sombong kerana kekayaan dan kemewahan, kerana kemajuannya dari segi kebendaan, dan Allah Ta'ala tinggalkan saki-baki kemajuan itu sehingga hari ini di Mesir. Yang dimaksudkan ialah Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun mengatakan Nabi Musa membawa ajaran salah kerana tidak boleh memberi apa-apa kesenangan dan kemewahan. Dialah yang benar kerana dia mempunyai kekayaan dan kemewahan. Itulah ujian Allah kepada manusia di zaman dulu dan ujian di zaman sekarang, di mana Allah Ta'ala jadikan mereka yang berkuasa, yang zalim, yang menjalankan peraturan-peraturan jahiliah dalam keadaan senang sementara waktu dalam kehidupan dunia. Dan Allah Ta'ala jadikan mereka yang menegakkan yang hak, yang benar, walaupun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam keadaan parzahirnya susah. Ini untuk mencoba manusia dalam kehidupan dunia. Perkara ini adalah perkara yang berlaku di sepanjang zaman. Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, yakni Quran ini, menjadi petunjuk, tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk bukan sahaja yang berkait dengan percaya bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Petunjuk termasuk juga bagaimana beribadat dengan cara yang betul. Dan petunjuk juga bagaimana dalam kehidupan dunia mesti mengikut hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Itu makna petunjuk. Petunjuk dalam semua perkara. Kita naklah mengikut petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Mana petunjuknya sehingga hari kiamat. Akan ada orang yang memelihara Quran, yang menerangkan Quran, yang menyatakan Quran sehingga hari kiamat. Akan ada. Jangan kita dengar cakap manusia yang jahil, yang bebal lagi sesat, yang mengatakan zaman Nabi saja, zaman sekarang ni tak ada dah. Tidakkah agama Islam sehingga hari kiamat? Sehingga hari kiamat. Mukjizat Quran, mukjizat sehingga hari kiamat. Maka cerita Quran adalah petunjuk sehingga hari kiamat. Melakukan kerosakan menurut ta'rif mereka ialah menukarkan sistem yang ada itu kepada cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya itulah dia gambaran taghut
jahiliyah, kufur sejak dahulu hinggalah sekarang. Sama ada ianya orang perseorangan atau kumpulan yang memaksa manusia supaya menerima yang lain daripada Islam dalam semua jurusan kehidupan. Bahkan lebih menyesakkan lagi apabila taghut itu berkuasa. Inilah dia cabaran paling hebat dihadapi oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersama-sama mereka. Rosok sesat kepada mereka ialah apabila menolak sistem, menolak cara hidup jahiliyah, tak ke halal, tak ke haram, tak ke betul, tak ke salah yang mereka buat. Mereka menganggap mengajak kepada Islam adalah rosok. Kalau larang orang minum arak, tak maju kita. Kalau larang orang berjudi, tak maju kita. Kalau tutup aurat, tak maju kita. Kalau sekiranya menjalankan hukum qisas, hudud yang diwajibkan oleh Allah, akan huru-hara kita. Inilah rosak yang mereka maksudkan. Inilah ucapan Fir'aun. Dan inilah ucapan mereka yang ikut Fir'aun sehingga hari ini. Yang kita kena faham betul-betul. Yang benar ialah ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikut Rasul-Rasul yang akan ada sehingga hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibut taghut." Surah An-Nahl ayat 36. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan di kalangan tiap-tiap umat itu seorang rasul dengan memerintah dia supaya menyeru, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Menyembah Allah dan menjauhi taghut. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Tidak ada Tuhan menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Malaikat Allah sahaja, tak ada yang lain. Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah itu sama ada patung dan berhala yang disembah, yang dipuja, yang dibuat ibadat kepadanya. Termasuklah juga hukum-hukum dan peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia. Halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Amalan-amalan yang baik dan amalan yang jahat. Itu termasuk di dalam mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah. Sama ada pada zat Allah Ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala, pada nama-nama Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, iaitulah zat yang disembah, yang dipuja, yang dibuat ibadat kepadanya. Pada sifat-sifat Allah Ta'ala, di antaranya ialah sifat 20 yang terkenal di kalangan orang Melayu kita, di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan sifat-sifat yang lain yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ilmu Allah, kalam Allah. Di antara kalam Allah dan ilmu Allah itu ialah Al-Quran Karim. Quran adalah kitab Allah. Kitab Allah adalah kalam Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala, semua yang ada dalam Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Bila kita pakai peraturan yang lain, cara yang lain daripada apa yang ada dalam Quran, bermakna kita menolak kalam Allah Ta'ala. Bermakna kita menolak la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah yang menjadi dakwah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Para ulama menafsirkan taghut. Yang dikatakan taghut itu ialah yang melampaui batas Allah Ta'ala. Sama ada batas itu zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, dalam semua perkara yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh langkah itu semua. Itulah dia ciri-ciri kekufuran. Sama ada di zaman jahiliyah Namrud dan Fir'aun, ataupun di zaman jahiliyah Arab, Parsi dan Rom, ataupun zaman jahiliyah moden zaman sekarang. Di mana yang berbeza hanyalah watak-watak taghut, rupa-rupa taghut yang membawa dan mempertahankan kekufuran itu. Mungkin taghut abad ke-15 Hijrah dengan taktik baru, mereka tidak lagi menekan golongan Islam dari segi lahiriah, tetapi mereka bertindak dari segi pekerti yang melumpuhkan iman
dan seterusnya membunuh akidah yang sebenar, di mana sikap mereka tidak lagi menyembah patung-patung dan berhala-berhala atau menyembah Fir'aun, tetapi melalui penyembahan kepada ideologi yang dicipta untuk menyelesaikan masalah dengan meninggalkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun agama Allah Subhanahu wa taala itu diperintah oleh manusia dan akalnya, juga tidak lagi dengan upacara pemujaan dan menyembah hantu syaitan yang gaib, tetapi bertindak memuja kebendaan yang dijadikan matlamat hidup. Jahiliyah di zaman sekarang bukan lagi jahiliyah patung dan berhala, ditambah lagi dengan jahiliyah ajaran-ajaran baru yang berdasarkan kepada kebendaan. Ekonomi menjadi kiblat kepada manusia pada hari ini, menjadi patung yang dipuja. Ekonomi adalah alat untuk hidup, bukannya Tuhan yang disembah. Tidak salah kita pada ekonomi. Ekonomi makna kita sederhana, bijak dalam mentadbir urusan harta benda. Itu makna ekonomi. Tak jadi salah. Rukun hidup. Tetapi itu bukan Tuhan yang disembah. Yang menjadi masalahnya, manusia menyembah ekonomi, tidak menyembah Allah Ta'ala. Tuhan yang menjadikan mereka, yang menjadikan ekonomi mereka, politik mereka, semua urusan mereka adalah mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah yang ada di zaman sekarang beza dengan jahiliyah zaman dulu. Zaman dulu Namrud, Fir'aun yang menepuk dada dirinya menjadi Tuhan. Zaman sekarang tak ada lagi Namrud, tak ada lagi Fir'aun, tetapi kumpulan-kumpulan macam Namrud dan Fir'aun mengadakan peraturan-peraturan dan cara hidup dan suruh manusia ikut peraturan itu. Kadang-kadang dia tak larang kita nak semayang, tak larang kita nak puasa, nak pergi Mekah, nak buat imrah tak kali pun tak apa, tak jadi masalah, dia beri kemudahan. Tetapi dalam cara hidup, dia buat cara hidup yang lain berhukum Islam, yang lain peraturan Islam. Inilah jahiliyah yang berlaku di zaman sekarang. Satu majalah Islam di luar negara, majalah Al-Mujtama' yang dikeluarkan di Kuwait, mendedahkan di sana ada pasukan yang dinamakan RAND Corporation di bawah CIA, di bawah Kementerian Pertahanan Amerika, di mana kumpulan ini kerjanya untuk lawan Islam. Setelah dia tak berjaya melawan Islam melalui hukum syariat, melalui peraturan, maka dia masuk melalui ajaran Islam itu sendiri. Di antaranya ialah dengan dia kerak-kerak ajaran Islam. Dia menggalakkan orang Islam bak tasawuf saja, bak akidah, bak syariat tinggal, atau bak mengaji saja, bak merintah negara tinggal. Islam ni untuk belajar saja, bukan untuk amal. Ini satu perancangan yang dilakukan oleh musuh Islam. Dan ada orang Islam yang tertipu dengan perancangan ini. Dia beri peruntukan, dia beri belanja, dia beri duit, nak tubuh sekolah tak apa, nak tubuh pusat pengajian tak apa, mengaji Islam saja, tapi amal tak boleh, amal tak boleh. Ataupun belajar tasawuf saja, bak hukum syariat tinggal. Kuatkan iman masing-masing, bersihkan hati masing-masing, cukuplah dalam cara orang. Ini bukan Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan Islam yang diajar oleh sahabat-sahabat Nabi, generasi awal yang dididik oleh Nabi SAW. Yang kita kena ingat, kita mesti ikut aturan Nabi. Dan Nabi telah memberi peringatan kepada kita. وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي إِلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Umat aku akan berpecah kepada 73 puak, semua dalam neraka, malaikat satu saja. Umat aku juga berpecah pada 73 puak, semua dalam neraka, malaikat satu saja. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, hum ma ana alaihi wa ashabi, iaitulah mereka yang ikut perjalanan aku dan perjalanan sahabat aku. Perjalanan Nabi. Nabi adalah seorang yang kuat akidahnya, seorang yang kuat amalannya, yang kuat tasawufnya, yang kuat jihadnya,
yang kuat politiknya, yang kuat ekonominya, yang kuat semua perkara. Ini Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kalau kita ambil saja, tolak yang lain. Maka Allah Ta'ala beri amaran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Tuhan tanya orang Yahudi, adakah kamu beriman dengan separuh kitab dan kamu kufur dengan separuh yang lain? Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu, melainkan kekecewaan hidup di dunia. Dunia akan jadi kecewa. Dan di akhirat dicampurkan ke dalam azab neraka yang pedih. Allah Ta'ala tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi yang beriman dengan sebahagian Taurah dan kufur dengan sebahagian yang lain. Ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Maknanya sekiranya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam perangai dia sebahagian Quran pakar, sebahagian lagi tak pakar, maka samalah juga macam Yahudi. Inilah peringatan yang kita kena faham, yang kita kena reti betul-betul.